Okay, good morning. Welcome back after Raya. So, Raya, how are you all? Semua makan banyak? Tapi tak boleh berlari banyak, tak boleh berjalan banyak. So, okay. So, kita sekarang ni tengah buka you punya file. Wah, start running. Okay. First thing, the overall concept. Okay, jelas kan? Okay, overall concept. So, sama-sama dengar apa masalah saya cakap saja. You can open the mic. Switch on your mic. Cadangan konsep AKK Pantai Pelabuhan Kelang 2035, visi, vision Pantai Pelabuhan Kelang sebagai pantai berteknologi hijau. Hijau yang dinamik. Yang dinamik, maksudnya boleh ubah lah, tak boleh kakunya lah kan. Mengikut perubahan, mengikut zaman lah kan. Dan bersih seiring dengan kemajuan ekonomi, perkhidmatan dan perniagaan. Dengan kemajuan dan bersih seiring dengan kemajuan ekonomi, perkhidmatan dan perniagaan. Pantai Teknologi Hijau. Misi memperkasakan pembangunan ekonomi, perkhidmatan, industri dan infrastruktur. Perkhidmatan, industri dan infrastruktur sejajar dengan identiti pantai kepada masyarakat secara profesional berteraskan. Wah, panjang ayat misi ni. Tapi perkataan perniagaan sudah hilang. Mengapa perkataan perniagaan hilang? Memperkasakan pembangunan ekonomi, perkhidmatan, industri dan infrastruktur. Kita highlightkan infrastruktur tapi tak highlightkan perniagaan. Mengapa? Boleh tahu mengapa you buat misi macam ni? Boleh cerita? Hello? Mungkin sebab perniagaan tu dah masuk dalam ekonomi perkhidmatan ke? You dah masuk dalam ekonomi perkhidmatan sekali. Okey, pembangunan ekonomi perkhidmatan, industri dan infrastruktur sejajar dengan identiti bandar kepada masyarakat. Apa maksudnya bandar kepada masyarakat? Dengan identiti bandar kepada masyarakat secara profesional. Apa maksud ini ya? Identiti bandar kepada masyarakat. Sekarang kan nak wujudkan dia punya identiti bandar. So dekat situ kan ada juga perumahan. So nak masyarakat yang dekat kawasan bandar pelabuhan Kelang tu dia adapt dengan identiti dengan konsep bandar ni. Macam betul lah. Bandar apa? Bandar masyarakat? Community city? Bukan. You nak masyarakat ni boleh terima identiti bandar ni? Ya. Berberkasarkan pembangunan ekonomi pembangunan dia sekali. Sejajar dengan identiti bandar apa? I think hilang satu perkataan lah. You nak nama dia bandar apa? Bandar hijau. Kalau macam ni masukkan perkataan hijau tu lah. Sejajar dengan identiti bandar teknologi hijau. Atas setakat teknologi hijau kan? Ya. Macam yang bincang itu. Mungkin kena masukkan perkataan teknologi hijau lah kan, seperti dalam PC lah kan. Mungkin ini ayat kena masuk lah. Kan? So, sejajar dengan identiti bandar teknologi hijau. Nanti kepada masyarakat ni tak payah cakap lah. Ayat jadi pelik, tak faham apa maksudnya. Tapi belakang tu secara profesional berteraskan pemikiran inovatif, kompeten dan berwawasan. Tapi kena ingat kita punya AKK ni, you nanti punya cadangan lebih kepada fizikal ke termasuk masyarakat ni? Hello? Siapa nak jawab? Kita punya cadangan nanti lebih kepada fizikal ke termasuk masyarakat secara profesional ni semua ni? Ini banyak macam mendekankan program lah, sosial lah. Masyarakat secara profesional berteraskan pemikiran inovatif, kompeten dan berwawasan.
Macam even misi mission ni telah ke arah kepada masyarakat punya banyak. So nanti even cadangan kepada apa? Lebih tu program ke fizikal ni? Halo? Siapa boleh terangkan sikit? Dua-dua kot. Sebab dekat depan tu dah macam pembangunan ekonomi kan. So dia dua dalam satu. Dia masukkan sekali masyarakat dekat situ. Tapi nanti you ada buat cadangan sosial juga, bukan cadangan fizikal je. Tapi you nampak ke masalah sosial? Tak nampak sangat kan? You nak cakap secara profesional, tapi you ada ke identify kawasan ni tak profesional? Pemikiran inovatif, mereka tak cukup inovatif ke? Sebab kalau kita nampak cadangan sosial ni bagi saya, kita kena banyak berbincang dengan masyarakat lah. Sedangkan kita ni sekarang ni tak boleh berbincang banyak dengan masyarakat. Kita tak boleh memahami masalah secara terperinci lah masyarakat punya problem kan. I think we are able right to identify the actual problem of the social. Better we don't focus so much on social lah for this AKK lah. Since I will more focus on the problem physical, right? Previously in the technical, I think you all more highlight the physical problem. Image building, environmental, right? Safety, jam. So since I'm more problem on the physical, better your mission also through physical lah. So I think don't over focus on this one lah. Boleh. Nanti tukar yang ayat belakang. I think jangan tekan banyak sosial. Sebab kalau sosial, kita patutnya jumpa, kita sebab kali ni pun ada problem kan, kita tak boleh banyak interview kan, that's why kita kurang nampak masalah sosial ni. I think better jangan highlight banyak masalah sosial lah. So misi you ni kalau boleh this part change to something physical punya. Ia dan berberkaslah ke pembangunan ekonomi perkhidmatan, industri, infrastruktur serta aktiviti pengakuan hijau. Dengan apa? Mungkin you boleh sebut satu physical punya konsep. Dengan konsep apa? Mungkin boleh masukkan satu konsep fizikal. You overall nak bagi tambah apa? Pembangunan teknologi hijau itu ekonomi. Dengan konsep apa? Nanti you belakang ni, nampak you banyak tekankan masalah apa? Masalah pula. Konsep apa? Green, smart, wealth, livable. So kalau boleh, bagi satu nama baru lah untuk inilah. Mungkin dengan konsep apa? Teknologi hijau dengan konsep apa? Konsep kalau tak mau cakap konsep apa, mungkin terangkan something physical lah. Okay. Mungkin dengan strategi pembangunan semula, rehabilitation kan, dah tahu pasal beli apa nanti cari. Rehabilitation. Mungkin something macam tu lah. At least nampak you punya main strategi ni apalah kan, mission you kan. Berkesarkan pembangunan ekonomi perkhidmatan industri dan secara identiti bandar teknologi hijau. Dengan strategi pembangunan semula dan rehabilitation. Mungkin macam tu lah. At least kita nak pakai strategi apa. Pembangunan semula dan rehabilitation. And then kita nak mencapai teknologi hijau. Okay, itu konsep lah kan, hijau kan. I think something macam itulah mungkin lah. So masyarakat punya ini kita mungkin kurang tekankan. Sebenarnya saya minat juga nak tekankan masyarakat, but maybe this time not suitable lah. Kita tak ada masa nak berjumpa dengan masyarakat kan. So objektif menghasilkan susun atau perancangan kawasan AKK yang lengkap untuk meningkatkan image dan identiti pada pelbagai serta kawasan-kawasan potensi. Ayat ini pelik lah. You kena fikir balik ayat apa nak cakap ni. Menghasilkan susun atau perancangan kawasan AKK yang lengkap untuk meningkatkan imej dan identiti bandar Pulau Kelang. Ini boleh faham. Belakang serta kawasan-kawasan potensi so pelik. Kan? Ayat ini pelik. Mengapa ada ayat ni kan? Ke belakang tu. Bahagian ni. Macam pelik sikit. Kan? Apa sebenarnya maksud ni kan? Nanti better you jadi benda lain. Jadi ayat lain. Ini sudah jadi pelik ayat itulah kan. Tak tahu apa nak highlight kan. Mungkin menghasilkan, tak semestinya cakap susun atau lah, menghasilkan perancangan terperinci lah. Kita dah terperinci kan. Menghasilkan perancangan terperinci untuk
Cross activity. So satu ni untuk meningkatkan image dan identiti bandar Pulau Bakalan. Kedua, memperkukuhkan, ada orang masuk. Okey, memperkukuhkan pembangunan berbagai sektor ekonomi bagi mempertingkatkan daya saing bandar serta memberi fokus kepada perkhidmatan yang harus disediakan kepada penduduk setempat. So satu lebih kepada ekonomi, satu identiti, membina dan membukukan kemudahan pasarana infrastruktur yang lebih kondusif pada pelancong. Nanti bagi penduduk setempat serta pelancong nanti. Meningkat potensi daya tarikan industri perbuatan serta menjadi industri Bakalan sebagai industri hijau. Mengukuhkan pemekasan sistem urus setiap orang. Environment tu macam hilang lah. Nombor satu itu mungkin identiti dalam image pantai itu boleh masukkan persekitaran sekali lah. Untuk meningkatkan kualiti persekitaran dan image pantai Pulau Bakalan mungkin boleh. I think sini boleh masukkan satu perkataan lagi. Meningkatkan kualiti persekitaran. Maksudnya image dan identiti pantai Pulau Bakalan. Mungkin macam ni. At least first objective cover physical lah kan. The environment, the image, identity. Second one more to economy. Third one infrastructure kan. Lepas tu lebih menekankan sikit industri. Akhir sekali implementation kan. Okey boleh? Setuju? Boleh Okey, tak cakap maksudnya setuju lah kan. You ni pun tak suka bercakap. Okey. So ini I think hari tu saya bincang perbahagian kawasan. Dan konsep I ingat hari tu pun saya banyak kali cerita. Ini aktiviti guna tanah. Itu tak masuk lagi. Ini stesen KTM ni tak masuk lagi dalam konsep. Tolong ingat nanti masukkan stesen KTM ni. Itu saya komen kan. Sebab ini aktiviti guna tanah, you ada sirkulasi jalan raya utama. Tapi public transport, the main public transport center you lupa kan. Hello. Tengah? Hello. Siapa nak jawab ni? Hello. Ada orang cakap ke? Hello. Okey doktor. Okay. So ini center ni, hari tu saya cakap masih tercicir lagi, iaitu center for the KTM tu kan. Sebab aktiviti ni satu ialah circulation, satu lagi land use kan, aktiviti kan. So circulation ni jangan tengok jalan raya saja, KTM kena masuk. Stesen kereta api KTM tu kena masuk. Tapi laluan KTM tu macam mana? Ini jalan raya ke KTM? Ini hitam ni apa? Jalan raya ke KTM KTM kan? Tapi KTM line ada, tapi stesen tu tak ada. Kan? Ini line KTM kan? Maksudnya railway railway ada, tapi station tidak highlight. So station kena highlight. And then main circulation, main circulation ada. Okay. And then lane use dia kan. Yang hijau ni apa? Memang hijau Ini hijau ni memang hijau Kawasan delegasi Okay, so lane use konsep sudah ada. Setiap fase punya idea itu kita banyak kali cerita lah. I think okay lah. Tak mau cerita banyak lagi lah. Okay, so sudah ubah objektif, misi, mission and vision kan. Okay. Set dulu. Nanti hantar you balik. Okay, kita sekarang tengok fase 1. Okay, fase 1 di macam ini. So you ada pembangunan semula sikit, pemeliharaan, pembangunan baru, dan pemeliharaan. Pembangunan baru sebab apa? Ini tanah kosong so pembangunan baru. Pembangunan baru. Okay, siapa punya ini?
tolong cakap sikit. Siapa nak jadi wakil untuk pasal 1 ni? Halo? Pasal 1, siapa nak jadi wakil? Halo? Halo? Pasal 1, pasal 1. Siapa nak jadi wakil ni untuk bincang sikit? Okay, Doktor. Ya, siapa nama? Fana Shakira. Farah Syakira. Okey. Okey, so ini kawasan pembangunan baru. Okey. You buat slide macam ni, tak cukup. You kena tulis sikit. Apa kawasan semasa? Apa guna tanah semasa? Guna tanah semasa ni apa? Mungkin cakap apa potensi semasa, apa masalah semasa, kehalangan semasa. Kena cerita sikit. Latar belakang kena masuk sikit. Mengapa ini nampak pembangunan baru kan? Guna tanah semasa ni apa? Tanah kosong Tanah kosong tu. Okey, beritahu lah. Guna tanah semasa, tanah kosong. Dan apa potensi, apa masalah atau halangan apa. Kena beritahu sikit. Kan? Keadaan semasa kena beritahu. Baru lah cerita, pembangunan baru ini nak buat apa. Pembangunan baru ini nak buat konsep ini. Kalau tak beritahu keadaan semasa, terus pakai cadangan macam pelik lah kan. Beritahu keadaan semasa dulu. Betul. Termasuk potential in the problem lah. Okey, you nak jadi kawasan Musical Fountain Park. Tinggalkan kawasan lapang menjadi lebih menarik dengan aktiviti ataupun menjarah pendapatan dan menarik penduduk ni. Okey. Tak cukup tau. Sepatutnya beritahu konsep ini, you nak buat Musical Fountain and Food Truck Park kan. Food Truck Park, Musical Fountain. Mengapa you nak buat ini? Apa tujuannya? Apa contribution cadangan you kepada keseluruhan AKK ni? The contribution of this proposal to AKK you. Dia akan memberi perkhidmatan kawasan edukasi ke? Ataupun dia akan apa? Apa pentingnya? Sekali AKK ni kita kurang ke kawasan macam ni? Mengapa kita cadangan ni? Kena beritahu overall rational dulu. Maksudnya AKK sekarang ni memang kekurangan ke recreation area? Ataupun food truck center. Kena beritahu sikit lah. Why you want to propose something kan? Boleh dengar? Halo orang? Boleh So you pakai Boleh. Rational sikit mungkin tulis ini rational dulu. Maksudnya why lah kan? Why propose this one you nanti tolong masuk mula-mula kena beritahu mengapa laksanakan ini dulu. Lepas itu baru beritahu you kan konsep lah kan. Nak buat kawasan lapang menarik, food truck, and dengan fountain semua. Kebenaran menyediakan dalam negara semua ni kan. Okey. Okey, pembangunan semula kawasan tersebut merupakan hentian PAS. Ini okey. Dia ada beritahu kata semasa kan. Merupakan hentian PAS Pelabuhan Kelang. Kawasan tersebut akan dibangun semula untuk mencantikkan semula kawasan tersebut. Bangunan hentian PAS Pelabuhan Kelang antara dijain semula dan dicakkan semula. Dia, you nak roboh balik ke rehabilitation ke pembangunan semula? Pembangunan semula ni redevelopment tau. You rehabilitation ke redevelopment? Nampak you hanya cantikkan saja. Ini ialah rehabilitation saja. Bukan pembangunan semula lah ingat. Okey, bukan pembangunan semula. Okey, baik Doktor. Dia rehabilitation. Dia nak perbaikan saja kan. Rehabilitation ya. Perbaiki dan sebagainya apa kan. Okey. Tapi apa idea you? Bangunan semula cantik saja. Yang bangunan yang terbia tu macam mana? Yang sekali dulu punya shopping ni, bangunan terbia tu macam mana? Apa idea you? Iaitu kawasan komersial terbia tu macam mana? You tak sebut lagi kan? Belum lagi Doktor. You kena fikir apa idea ni. That's why you melalui analisis dulu, sini apa kekurangan dia? Apa yang kurang? Commercial space, apa yang kurang dekat AKK ni? Apa jenis commercial yang kekurangan ni? Ini kena analyse. That's why kena tengok balik analisis you. Commercial ni apa kita kurang? So apa kita nak masuk? Dulu dia apa tuition center lah, sikit-sikit menjual apa barangan makanan semua kan, tapi tak jadi kan. So apa kekurangan? You kena cadangkan lah. The new commercial area, kawasan commercial terbia ni macam mana kan? Apa yang potensi ni? Tengok balik apa kawasan ni potensi ni. Okey. You punya konsep ini ada satu masalah. You hanya tulis pembangunan semula apa kan. And then setiap satu punya cadangan.
You tak ada cadangan penyambungan antara satu sama lain. Maksudnya, macam mana cerita ni? Kan, contohnya, ini kawasan pembangunan baru, you buat apa? Ini pembangunan semula buat apa, ini buat apa. So, apa sebenarnya tujuan yang buat ini? You kekurangan idea tau. Maksudnya, tak cerita apa tujuan yang buat ni semua. Contohnya, you cakap, tadi, ini pendiam pas kan? Okay. Ini pendiam pas, Enteng. Ini kawasan baru kan? Okay. So, pembangunan baru mana? Sini kan? Sini pembangunan baru kan? Ke sini? Sini kan? Macam mana lah? Tengok lupa pula. Pembangunan baru ini kan ini? Yang bawah sekali. Yang hijau bawah ni. Oh ini? Bawah okay. hijau. Yes. Okay. Ini pembangunan baru, jadi kawasan rekreasi yang baru kan? Dengan sikit food truck kan? And then ini yang pembangunan semula stesen pas So ni pembangunan, okay, ini pembangunan semula, ini pembangunan baru, ini rehabilitation, new development, and then lain-lain macam housing semua kan. You dengan konsep ni, master plan ni, patutnya you kena beritahu tau. Mengapa you cadangkan benda ini? So ini recreation ni, apa fungsinya? Sebagai apa? Town park ke? Sebagai apa fungsinya? Untuk cater the needs for the people, dia ke mana? People from here. Macam mana connection between all this one? Faham? You kena buat satu, you diagram ni sudah ada, tapi kekurangan you tak buat anak panah lah. Sweet. Okay. You kekurangan anak panah lah, the direction tu untuk menunjukkan apa kaitannya, hubungannya antara semua ini. Macam mana kaitkan housing dengan kawasan lapan, dengan commercial, dengan new ni. Tengok nanti orang lain ada ke dia buat ni. So, I nampak you punya concept plan ni nampak colour je, tak nampak you punya idea tau. How to connect tau. Contohnya stesen kereta api ni, dengan pembangunan semula, mungkin boleh buat macam ni tau. Will provide commercial facilities for what? For whom? Macam itulah kan. And then this one new development. Apa pula kan? I think sekarang ni you parcel tu. The linkages tu tak ada. Konsep you tak nampak the linkages tu. Atau relationship between all the parcel tu tak nampak. So, menyediakan laluan berjalan kaki tertutup sebagai menyediakan pokok. Okay. Boleh ya? So, I think ini masalah. Tak apa. Nanti kita tengok orang lain yang ada ke buat. Konsep dulu. Ini konsep satu. Ini fase satu. Okay, ini dua. Okay, konsep 2, fase 2 punya konsep. Ada cakap redevelopment, new development, rejuvenate, regenerate, rehabilitation, open space. Okay, boleh cerita sikit siapa orang fase 2? Redevelopment, apa yang nak buat? Tengok you faham ke apa maksud ni semua? Redevelopment semua ni. Ini new development ni maksudnya apa? You kena beritahu kawasan semasa ni apa? Nanti mengapa cadangkan new development Boleh ya? Hello, orang fase 2? Hello. Boleh. Apa nama? Saya Muhammad Rizki. Okay. New concept ni, new concept pula. New development ni, you kena beritahu existing apa aktiviti dia, apa potensi masalah dia semua kan. So why you want to propose this one kan, new development kan. You nak jadi focal point, semua adventure play semua. Okay. You kena beritahu sikit rationale you lah. Ini cadangan saja, tapi tak nampak mengapa you nak buat ni. Why you want to do that? Tak ada. Betul. Okay, and then this one redevelopment ni nak buat apa? Yang hijau ni, yang purple colour, redevelopment ni nak buat apa? Pembangunan semula, Doktor. Asalnya apa? Asalnya gerai makan, gerai kedai makan. Kedai ke gerai? Dia nampak macam gerai, tapi dia nampak macam gerai, Doktor. Oh, macam tempat kita hidup makan dengan bukan. ada public toilet tu tempat tu bukan Doktor. Dia bukan. macam pembangunan
untuk kedai tu tak nampak macam kedai, dia macam gerai saja. Oh, tapi lebih kurang macam tempat hari tu kita lah. Macam tu nanti nampak gerai macam kedai lah. Macam tu lah. Betul. Macam temporary building lah. Okay, so dah redevelop. Jadi apa? Purple colour dah jadi industri ke? Redevelopment tu color tu saya just letak saja, tapi untuk yang membezakan antara tu adalah rejuvenate, open space, redevelopment dan Okay, nak jadi apa? Redevelopment nak jadi apa? Still kawasan perniagaan tapi lebih proper. Nak apa? Still kawasan perniagaan tapi lebih proper untuk aktiviti perniagaan. Okay, I think your explanation tu tak cukup. Maksudnya existing apa and then nak jadi apa. Semua tolong cerita sikit lah. Dengan bentuk presentation punya. Bentuk diagram je tak apa. Mungkin pokok kotak kecil ni existing apa and then kan nak jadi apa kan. Guna tanah semasa cadangan baru. Apa kan, you kena beritahu sikit. Ya betul. And then hijau ni, open space ni. Sekarang ni apa pun dia lorong tepi Betul. Okay, so open you beritahu lah, you kena beritahu it's a side length kena beritahu. Tanah diagram pun kena informatif. Jangan tak ada perkataan langsung dekat diagram ni. Nampak diagram tengok legend je tak elok. Sebab tu atas diagram ni you kena tulis tau. Side length, existing apa, hawker area. You kena beritahu lah kan. Okay. And then you all ni masalah rasional. Mengapa buat ini semua tak beritahu. Cadangan dia macam-macam tapi mengapa buat itu tak keluar. Okay And then satu lagi iaitu nampak sangat you ni pun kerja berasingan kan, mungkin kerja kumpulan, lepas tu pagi seorang-seorang buat apa kan. Lepas you masukkan sekali, mengapa master plan pun sama, 3D illustration pun sama, tak siap lagi Master plan dah siap, cuma 3D belum. Tapi ini nampak sama je, slide master plan dengan slide 3D illustration macam sama je. Master plan saya send asing, saya send dalam PDF. Oh, so bukan sini lah. Okay, satu lagi masalah iaitu you punya overall ni tak nampak berkaitan antara semua cadangan ni. Kan? Apa berkaitan antara semua cadangan ni? Ini fungsinya sebagai apa? Untuk apa? Ini fungsi apa? Ini sebagai apa? You lebih banyak tulis sikit boleh? Menulis sikit. You kena menulis sikit lah. Jangan macam ni terlalu formal. Ini plan yang terlalu formal. You kena banyak menulis atas plan ni. Sebab kita bukan buat layout biasa kan. That's why kata layout tadi berbuang. Kita boleh cakap is cadangan terperinci kan. Detail proposal kan. Saya lebih suka buat cadangan proposal yang informal. Informal maksudnya atas plan tu jangan terlalu pesir lah. Ini plan terlalu pesir lah. You kena menulis di atas tu. Bagi orang nampak. Tujuan you nak jual idea you tahu. Lebih menulis sikit macam landscape architect punya style lah atau architecture ni, menulis sikit atas plan, jangan pesir sangat ni layout plan untuk submission. Kita architect ni bukan nak buat layout plan untuk submission ni terlalu pesir lah, tu satu problem. Okay, tengok dulu orang lain tu. Okay, fase 3. Fase 3 penggunaan semula penampakan pelasterian. Wah, ada ayat baru ni. Apa maksudnya pelasterian ni? Doktor. Hello. Ya. Saya Muhammad Afifi, Doktor. Muhammad? Afifi. Okay. Dia kelestarian ni macam kalau dalam bahasa Inggeris revitalize. Melestarikan. Apa? Revitalize. Bahasa Melayu kelestarian Pelestarian. Ya ke? Vitalize. Lestari. Dia tak vitalize ni dia apa sebenarnya nak buat ni? Saya nak buat, saya dengan grup Pasal 3 nak buat kawasan paya air masin. Nak buat penanaman semula pokok bakar. Lebih kepada environment hijau punya cadangan lah. That's why perkataan pelestarian. Revitalize. Okay, tak apa. Betul lah, nampak dia lain sikit kan. Penambahbaikan ni maksudnya apa? Penambahbaikan macam saya menambah baik, contoh kalau dalam
contoh dalam kawasan industri tu kami nak implement macam teknologi hijau dalam kawasan industri tu. Macam mana nak buat teknologi hijau dalam kawasan industri ya? Sebab industri bukan kita boleh kacau kan. Kita tak boleh Contoh kacau industri. dekat bangunan industri tu kita boleh letak panel solar untuk tenaga elektrik lah tambahan. Oh, untuk infra lah sebenarnya. Lebih kepada infra lah. Kemudahan infra je lah. Okey, Untuk pemenang kalau kawasan lain pula kami nak buat macam green roof teknologi, contoh macam building kerajaan ke, kami nak pakai teknologi hijau ni macam green roof teknologi, rain water harvesting untuk penjimatan air, penggunaan air. Okey. Yang pembangunan semula ni melaksanakan pembangunan semula landscape kawasan pengangkutan. Kemudahan dan pentadbiran yang lebih teratur dengan teknologi hijau. So apa beza pula dengan pembangunan semula ni ya? Tulis pun lebih kurang sama kan. Apa pula pembangunan semula? Sebab pembangunan semula tu kami nak buat sebab ada certain kawasan tu dia macam taburan guna tanah dia macam tak teratur. Itu macam kawasan kerajaan, rumah dia ada beberapa unit dia tapi kawasan dia luas betul. Kami nak jadikan kawasan tu lebih teratur lah. So pembangunan semula ni dia macam redevelopment, bukan landscape saja lah kan. Lepas tu bangunan dah roboh dah balik lah kan. Ya, tapi betul. ayat tulis ni pembangunan semula landscape je. Nampak macam pembangunan semula landscape je tau. I think ada sikit kurang faham lah ni. Tak apa, nanti kami ayat tu kena bagi. Ayat tu kena bagi. Baik. Okay. Inilah saya cakap nak buat punya cara presentation konsep ni. Okey, boleh. Ini Hafifi ya? Ni konsep plan. Yang tadi tu untuk yang bercakap ni Hafifi ya? Yang bercakap ni Hafifi ya? Ya, Hafifi. Okey, Hafifi. You punya fasa 3, cara presentation konsep itu saya tadi cakap nak punya. Konsep 1, bukan konsep lah. Fasa 1, fasa 2 dia tak buat. Dia punya konsep plan macam pesih sangat tau. Kena macam ni lah, tulis sikit. Kan? Macam ni cara presentation lah patutnya untuk konsep plan. Apa yang nak buat sebenarnya? So, tengah-tengah ni benarkan penggunaan konsep smart pada penggunaan institusi kementerian sekolah. Okey. Industri, Twitter, teknologi hijau. Ini konsep plan kalau orang faham. Okey So setakat ni konsep yang paling orang senang faham lah. Ialah fasa 3 punya konsep orang senang faham. Fasa 1, 2 ni terlalu besar lah sampai kita tak faham apa yang nak buat. Konsep plan kalau macam ni. You menulis atas konsep itu. You jangan buat legend sahaja dengan map. Macam layout tak boleh. Konsep plan tak boleh macam dia besar sangat. Lagipun kali ni kita buat detail layout pun jangan formal sangat. Detail layout ni kita ada format yang submission punya style. Tak ada. Jangan follow submission punya format lah. Terlalu rigid, terlalu formal. Kena buat something macam ni. So menerapkan penggunaan konsep smart. Okay. You see the komputer awam. Tadi beritahu penggunaan semula apa benda kan. Di sini ialah aktiviti kan. Ini konsep plan berdasarkan yang pembangunan semula kawasan tu. Okey. Tapi kalau boleh perkataan tadi pakai yang pembaikan ke pembangunan semula ke, kalau boleh ayat tu masuk sini juga. Perkataan itu masuk sini juga. Baik Dr. Baik. Contoh saya cakap menerapkan penggunaan konsep smart pada bangunan institusi kan. Okey. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya pembaikan lah kan. Pembaikan. Mungkin pun ada keyword dulu, pembaikan, totok, menerapkan penggunaan konsep baru. Supaya kita boleh link tadi idea pembaikan ke, penggunaan semula ke di dalam konsep plan ni. Boleh? Boleh Dr. Perkataan itu masukkan sekali. So kita nampak tengah-tengah ni pembaikan, tengah apa? Okey. Atas tu kawasan komersial menerapkan konsep ini, tapi itu lebih kepada apa? Mungkin sebahagian penggunaan semula, sebahagian apa? Penambaikan saja kan, sebahagian penggunaan semula, sebahagian penambaikan. So kena cakap lah. Mungkin ini pesan ni boleh bagi dua. Penggunaan semula dengan pembaikan, tapi dua ni nak apa? Mungkin pembaikan, ini pembaikan untuk mewujudkan pusat komersial. Ini penggunaan semula untuk mewujudkan pusat komersial. Mungkin ada dua lah. Boleh. Supaya at least kita konsep you jelas. Nampak kawasan mana yang pembaikan, mana kawasan yang penggunaan semula, tapi dua-dua ni mungkin tujuan untuk menghasilkan komersial, menerapkan konsep smart kan. I think kalau boleh, purple colour ni, takut always ingat macam industri lah. Dia menggunakan purple. Sebab yang ni saya memang warnakan untuk industri Dr. Untuk konsep plan ni, saya ikut guna tanah terus.
Tapi cakap pusat komersial. Oh, sorry, salah nampak. tu. Oh, biru. Ini industri. Okey. So nanti ini bagi dua, satu pengulas semula, satu perbaikan untuk industri kan. Okey. Salah baca ni Legend. Sorry. Sebab sini. Okey. So industri tenaga teknologi tahu. Okey, kena dari alam sekitar. Wujudkan pusat komersial, menerapkan konsep smart screen roof. Tapi sekarang ni apa aktiviti ini? Apa aktiviti semasa ini apa? Dia bercampur tu. Ada yang industri dengan komersial juga, tapi dia punya skala dia lain. Dia punya keluasan dia lain. So ini kita bangunan semula lah kan ini. Ya. Pembangunan semula. Tapi di sini sikit je bangunan semula. Yang sini memang mengapa tak? Dia sampai sini ni. Maksudnya sampai mana? Sampai sini ya? Ke memang sampai sini je? Sampai situ je. Nampak macam lain je. Macam sampai sini lah tadi tu. Komersial ni panjang kan. Adakah ini semua bangunan semula ni? Tengok balik Nanti saya betulkan balik tu. Mungkin zoning dia lain. Bukan zoning. Ini konsep dia lain. Mungkin bangunan semula ni dari sini ke sini semua kan untuk komersial kan. Ya. Cek balik lah tu diagram ni overlap macam ada lain sikit. Okey doktor. So dalam konsep plan macam ni lah semua grup tengah kita nak you jelaskan bangunan semula tadi apa jadi apa, walaupun di atas map ni tau, bangunan semula tadi map apa jadi apa, and then kalau penambahbaikan pun apa dia, apa nak tambah baik content di atas ni. Okey, apa simbol ni maksudnya? Ini simbol ni maksudnya dia macam saya letakkan simbol tu untuk kawasan tumpuan. Contoh kalau komersial tu dia ada kawasan tumpuan dia. Untuk kawasan hijau ni dia ada kawasan tumpuan dia. Okey, kawasan tumpuan ni ialah apa? Town Square ke? Kawasan dia park. Tulis setiap tepi tulis sikit. Urban Park ke, Town Square ke, ataupun ada group dia buat food truck center ke apa kan? Kena beritahu Betul. Okay, so group lain belajar cara macam ni tapi tengah perbaikan lagi So ada focal point punya simbol, ada laluan punya simbol, ada coloring, okey betul. Tapi kena terperinci lagi. Jangan risau. Tulisan mungkin kecil sikit boleh atau pendek ayat, jangan guna ayat penuh. Atas konsep plan ni jangan tulis ayat penuh lah. Pakai short form saja. Boleh. Benarkan penggunaan smart ni ayat penuh kan, panjang sangat. Dia cakap apa? Terapkan konsep smart. Cukup lah. Itu point nombor 2 ni apa? Point nombor 3 mungkin cantik point form lah. Jangan panjang ayat tu. Baik. Boleh. And then smart city. Overall maksudnya ini menggunakan konsep smart city lah. So environment ini semua. And then tekan sini sepatutnya kena beritahu. You terapkan di mana? Kalau ini, you kait dengan balik dengan ini benda, contohnya smart living, you kaitkan dengan mana? Kawasan mana? Boleh tu nanti kami. Kalau boleh macam ni tau. Ini tempat bangunan semula, you bagi satu nombor dia. Contohnya pasal 3 kan, mungkin 3-1. Ini 3-2, ini 3-3, 3-4 macam tu. So di sini nanti akan cerita tau. Smart living nak apply dekat mana? 3-3 ke 3-4 ke 3-5. And then smart economy nak apply di mana? Boleh Boleh. So maksudnya dalam konsep itu kita nampak ada 5 fasa. And then setiap fasa boleh, kalau boleh nampak lagi sub fasa lah. Boleh? Nombor sekali. Senang untuk kita terang tak kita faham lah. Ini sekarang ni fasakan balik nombor 31, 32, 33 macam tu lah. Semua grup lain tengah ke? Grup lain, halo? Dengar doktor? Dengar doktor, dengar. Bukan tengah makan ketupat kan? Dengar doktor. Dengar, okey. So, buat sub fasa lagi supaya senang untuk cerita nanti. Daripada konsep plan sampai diagram. Townhouse. Nampak townhouse. Townhouse ni macam apa untuk orang awam berbuat aktiviti awam kan? Townhouse ni macam saya nak implykan untuk dekat kawasan quarters kerja tadi tu. Okey, apa tujuan townhouse? Apa aktiviti dia? Penggunaan dia? Guna tanah dia, jadi kita akan jimatkan penggunaan tanah. Tak, apa kegunaan townhouse ni? Dia boleh, contoh kalau macam yang sekarang ni, dekat
current situation tu, dia punya untuk quarters pekerja ni dia sesebuah. Jadi dia jadi macam tak teratur lah doktor. Jadi kami nak buat macam townhouse ni untuk dia jadi teratur sikit. Oh, maksudnya pembangunan Nah. semula lah dengan bentuk bangunan baru iaitu townhouse lah. Ya. Rumah bandar lah. Okey. Alhamdulillah. Oh, tapi bukan apartment ah, townhouse saja ah. Bukan. Kalau Tapi dua tingkat cukup ke? Ke nanti ada dua jenis. Ada dua jenis rumah yang saya nak cadangkan. Satu dalam bentuk apartment, satu yang townhouse. mungkin townhouse ni paling kurang pun 3 tingkat lah. 2 tingkat ni kecil sangat. Okay. Nanti unit dia kecil sangat. At least 3 tingkat lah. Seorang tak pas tingkat 1 tingkat setengah kan. Ya. Kalau 2 tingkat ni kecil. Bangunan bercampur. Mana pula bila ada bangunan bercampur ini bangunan bercampur jangan cakap. Pusat pengangkutan bersepatu. So ayat you guna lain tau. Dekat sini cakap pusat pengangkutan bersepatu. Di sini pula cakap bangunan bercampur. So kalau boleh seraskan kataan dia. Baik doktor. Mungkin dekat sini kalau cakap pusat pengangkutan bersepatu dan bangunan bercampur. Kalau boleh macam tu lah. Kan? Boleh doktor. Pengangkutan bersepatu dan bangunan bercampur. Maksudnya ada bangunan bercampur ni ada apa? Maksudnya ada transportation center, ada benda lain lah kan. Ui, nampak marina ke ni? Kami cadang nak buat macam kawasan contoh macam apa tadi nama dia? Waterfront. Waterfront. Kawasan tepi-tepi ni pinggir pantai tu. Ini tahu ke apa? Itu marina tau. Tempat meletak itu betul ke? Ini macam marina lah. Bukan punya waterfront tau. So, cari gambar bukan cari gambar yang sesuai lah. Kecuali betul ke nama marina tu tak tahu lah kan. Ini apa pun boleh juga. Baik doktor. Ini kami ambil daripada sumber Google. Kami belum buat lagi dia punya illustration. Tapi actually macam luar negeri punya orang banyak orang dia suka berlayar tau. Mereka akan berhenti dekat macam Thailand lah, berhenti di mana tau. Dulu I pergi ke Langkawi, masa pergi Langkawi, orang itu bercakap tau, pelayar ni dia suka berhenti dekat Thailand lah, korang berhenti dekat Malaysia. Mungkin Malaysia ni banyak sekatan lah kan, ini tak boleh buat juga. Mereka suka berhenti dekat Thailand lah. Kalau Malaysia nak bagi mereka berhenti pun mungkin tak tahulah potensi Kelang ni ada tak ada kan. Sebab pelancong lebih suka Thailand lebih green kan. Kelang ni yalah sekali nampak kotor sikit kan. Itu satu problem kan. Turis ni macam susah nak masuk ke Kelang ni. Boleh doktor. Tak apa. Kami ingat kami nak buat contoh yang konsep Bayou Bay, Selangor Bayou Bay. Okey juga. Pertahanan semula jati. Waterfront pertahanan semula. Apa maksud pertahanan semula jati ya? Keyword ni tak faham. Macam pertahanan semula jadi macam kami nak buat penanaman semula pokok bakau. Sebab pokok bakau ni dia ada fungsi untuk penampan hakisan ombak. Sebab tu dia jadi pertahanan semula jadi. Tak faham ni. Nanti kita explain sikit. Ataupun nanti kami gunakan perkataan yang lagi senang faham. Tak apa. Pertahanan semula jadi boleh letak, tapi kena kurungan maksudnya apalah. Penanaman semula pokok bakau ke apa kan. Okay, baik. Boleh. Tapi you kena terangkan sikit. Okay, I think yang lain tu tak mau cerita tengok banyak. I think fasa 3 kan. You punya cara presentation ni okey sikit lah dengan perbaikan lah. Nanti dan komen nanti apa yang tu semua lah. Okey, baik doktor. Terperincikan. Maksudnya setiap ini kalau boleh bagi nampak apa aktivitinya dan apa mekanisme gunakan, iaitu pembangunan semula ke perbaikan ke apa. Baik. Macam ini kawasan hijau. Kawasan hijau ni ialah pembangunan semula ke pemeliharaan saja ke apa? Dia termasuk dalam pembangunan semula. Nanti beritahu. So setiap ini kalau bagi nampak sini. Ini pembangunan semula untuk menjadikan kawasan lapang. Ke apa? Beritahu orang kan. Baik doktor. Setiap satu ni kalau boleh macam ni. Okey, so fasa 3 baiki lagi Okay, kita tengok lain. So 1, 2 semua kena ikut cara macam tu masa fasa 3 Okey, fasa 4. Fasa 4. You punya
Patutnya ini yang dulu. Kan ini dulu baru pergi sini lah kan. Biar nampak punya colouring dulu kan. Parkland, commercial area semua-semua. Ni punya aktiviti dulu kan. Barulah pergi ke ini lebih kepada landscape saja kan. Landscape dengan focal point kan. Okay, so patutnya slide ni dulu ha. Baru pergi slide ni lah kan. So pasal ini ialah town center ke? Bukan kan? Kawasan industri kan? Okay, adventure area kawasan industri. Kelang Riverfront, Port dan sikit ni. So, siapa wakil nak bercakap ni? Untuk grup 4 ni, fasa 4 ni? Hello? Fasa 4, fasa 4, calling, morning call, bangun. Hello? Mana fasa 4 punya orang ni? Hello? Ayo, bagaimana ni? Fasa 4, takkan tak ada orang, seorang tak ada ke? Fasa 4, bagaimana? Ya, saya. Coba ni. Saya Arina. Arina, okay. Fasa 4 ni, you ada beritahu aktiviti kan dengan guna tanah, tapi tak beritahu lah mekanisme yang gunakan. Area sini semua pemeliharaan ke, pembangunan semula ke, ataupun macam-macam ni? Ada yang pemeliharaan, ada yang penambahbaikan dan ada Nanti juga beritahu, yang redevelopment. Okay, nanti beritahu. Contoh ni, cakap Kelang Extreme Park. Okay, ini kurungan ke apa? Beritahu sikit. Macam tadi saya cakap dengan kru bertiga kan. Semua kalau boleh bagi nampak apa cadangan you melalui cara apa. Iaitu Kelang Extreme Park dicadangkan kan. Kita nak cadangkan kan. So Kelang Extreme Park. Ataupun kita cakap cadangan Kelang Extreme Park tau. Masuk ke perkataan cadangan tau. Cadangan Kelang Extreme Park. And then buat kurungan. Ini kira apa? Pembangunan semula. Pembangunan semula. Cara macam ni lebih kurang lah. Semua grup macam ni lah. Kalau boleh, setiap cadangan you macam ni buat. Cadangan. Jangan bersalah. Cadangan, contohnya apa. And then melalui apa? Pembangunan semula. Macam tu lah. Ini housing apa? Dia semasa kan? Tak tahu berubah. Yes. Kalau tak ada ubah, semasa beritahu je. Pembangunan housing semasa. Tiba-tiba guna perkataan Inggeris pula housing. Ini you pakai Melayu ke bahasa Inggeris? Yang ni mostly BI. Tapi grup lain? Grup lain pakai BI kan? So, ada guna bahasa Melayu, ada guna bahasa Inggeris. Hari tu kita cakap apa? Pakai bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Bahasa Melayu Bahasa kan? Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, semua bahasa Melayu. Nanti tukar-tukar, nanti semua orang pening. Kalau standardize, kalau bahasa Melayu, tukar bahasa Melayu. So, perubahan semasa. Okay, tukar balik nanti semua tukar. Bahasa Melayu semua. Kalau bahasa Inggeris, semua orang bahasa Inggeris. Okay. So, boleh nanti bagi juga. So, ada perubahan semasa, extreme part cadangan, industri ini mungkin semasa ke apa kan? So okay detail kan? Okay, so ini macam sudah siap kerja you ni. ini grup macam suka buat landscape Tadi grup macam lebih over design. Ini grup macam lebih landscape ni orang. Grup 1-2 ni macam planning betul ni orang. Semua grup ni macam sudah nampak ada expertise berlainan. Ini grup suka landscape. Tengok ini semua macam landscape. Kelang Extreme Park semua. Ini macam suasana kerja ni. Betul ke? Ni master plan total idea semua. Apa ini ya? Ini apa? Kawasan kilang. Kawasan kilang. Tapi mengapa nampak ini pelik ni? Apa benda ni? Sebab dekat apa ni? Dekat Google Map pun dia macam tu. Tak sure lah. Rasanya macam kontainer kot. Okay, so kenapa boundary line dia lah kan? Boundary line yang mana? Okay. Boundary line. Normally kita jangan melukis kontainer tu. Nanti lukis kontainer jadi pelik ni. Kita mungkin nak lukis tapak kontainer ke macam ni. Lukis tapak saja. Di boundary je. Jangan kontainer bagi lukis. Kontainer lukis nanti kereta bukan nak lukis ni. Lori kena lukis juga. Kan? Nanti manusia bukan nak lukis tu. Nanti elak kita elak daripada ni. Kita lukis stroto saja kan. Kita hanya lukis stroto bangunan. Stroto bangunan je. Kontainer ni bukan satu bangunan lah. Jangan lukis.
Kecuali container ni Okay. kita jadi macam permanent punya container, macam orang container jadi resort ke, container jadi office ke, itu boleh lukis lah. Kalau setakat container sementara letak sana, itu kita jangan lukis container tu lah. Okay, so baiki ya. Okay, doktor. Kita Okay. lebih pentingkan boundary tu, I think. Okay. I think Mac ini pun dia banyak pakai texture yang provide by the PowerPoint ke apa kan, texture ni kan. Kalau untuk konsep macam tak berapa sesuai. Okay, sebab ini macam besar sangat. Tak apa, you kemas balik tengok balik aktiviti dia. Apa ini pula semua kan ni kan. Ini cadangan you gazebo ini. Ini apa? Cadangan gazebo. Bukan, yang tu kilang. Tapi, Yang tu bangunan kilang tu. apa bulat-bulatnya? Sebab dekat Google Map pun dia macam tu, dia punya bumbung dia. Ya ke? Kilang tu bumbung dia macam tu Macam payung macam gazebo. Betul ke? Nanti saya balik Kalau macam ni, mungkin jangan melukis detail dalam dia. Mungkin ini buat boundary ke apa. Okay? Sebab dalam kilang ni, mungkin kita boleh lukis bangunan dia. Kita lukis boundary dia. Okay? Oh, okay, doktor. Yang perubahan ketai ni kita detailkan. Kilang biasanya kita tak boleh detail sangat. Sebab itu kita tak boleh kacau dia punya kan. Kita tak boleh kacau dia punya, kita tak boleh lukis. Mungkin dalam kilang tu adalah dia punya gazebo ke, mana tahu kan. That's why you nampak juga kan. Dia punya bangunan-bangunan ke, payung-payung ke, gazebo ke, container kat ni dalam kilang tu kan. So check balik Ini your idea. Tapi di mana tempat ni? Nak berlaku di mana ni? Tak jelas. Letak banyak sangat benda ni. Ini mau bawa paru ke kopi orang lain punya? Ni memang daripada SketchUp. Sudah buat lah. Kita naikkan. Okey, jangan nak terlalu banyak di satu tempat. Biar kat tunjuk di mana tempat nak buat ni. Ini dari mana ni ke Tu mana. dekat arrow tu. Ada Ini arrow lah. saya tunjuk tu. Tapi arrow ni tak berapa jelas Tak tahu pergi mana arrow ni. Mana ada arrow? Okay. Ini di sini. So ini bangunan. Ya. Ni view daripada atas. Ini square ni. So apa ni semua kena tulis Kena tulis labeling kena. Okay. Ini dekat mana? Sama lah tu. Illustrate dia. Ini bangunan dia. Ya. You kena bagi nampak sikit. Mungkin pakai nombor ke, nombor A ke. You kena fikirkan cara untuk labeling supaya orang tahu di mana ke mana. Ini semua perception je kan. Kalau boleh beritahu lah. Ini apa nama? North south ini bukan. Ini apa south north view. Ini contoh macam ni lah. You kena beritahu sikit Ini pandangan daripada selatan Mungkin view from the south. Ini view from the east ke macam ni lah. Boleh Okey, doktor. Okey, doktor. Asal ni apa Kawasan tu kawasan kosong je sebenarnya sebab Masa dia kilang lah. macam Tak apa, nanti tulis sini dia riverfront tu. Okey, tak apa. Nanti tulis apa keadaan semasa ni. Kalau boleh, you buat cadangan ini bagus ni. Kalau boleh, satu gambar keadaan semasa macam mana. Kita boleh banding keadaan semasa macam mana, you cadangan jadi apa. Kan? Boleh So, you sudah ada 3D drawing untuk cadangan. Better you ada 3D drawing untuk semasa. Itu gambar lah maksudnya. Cari satu gambar lah. Yang original punya view. Foto tu kena masuk. Sebab kita tahulah kan. From how change to how kan. Kan? Okey, doktor. Mungkin sekarang ni sudah cantik ke ataupun kotor ke, you kena bagi nampak dulu lah. Kalau boleh ada comparison lah kan. Klang Extreme Park. Ini Klang Extreme Park ni asal tanah ni apa? Tanah kosong Doktor, tanah kosong. Ini yang dekat dengan Ketai yang tepi air tu ke? Ketai yang depan tu ada highway atas tu Betul. So highway tu ke mana? Sini Situ jalan camp. So you buat extreme park di sini. Sini ada tanah kosong. So ini keseluruhan ni jadi extreme park. Apa ni? Landmark, fountain pool. Ini semua cadangan you lah. Recreational festival. Okay, cadangan ni kalau boleh, you kena tulis tahu. Benda semasa, you tulis contohnya lah. Perumahan, kurungan semasa macam tu. Kalau cadangan, tulislah apa benda kurungan cadangan. Kalau boleh kita nak tahu apa yang cadangan, apa yang semasa. Kalau tak ada, kita tak tahu apa yang cadangan, apa yang semasa.
Semua benda ni kena tulis. Masa ke cadangan. Merok ni. Kalau boleh cakap laluan utama semasa. Macam tu lah. Lemak kurungan cadangan. Macam tu lah. Fountain kurungan cadangan. Macam tu lah. Extreme park kurungan cadangan. Macam tu. Semua kena buat macam tu. Yang semasa, tulis semasa. Cadangan, buat cadangan. Semua grup kalau tak ada, kita tak boleh tahu apa yang cadangan, apa yang semasa. Semua kena beritahu macam ni. Apa yang cadangan, apa yang semasa. Ini Extreme Park macam ni ke bentuk dia? Ini macam stadium biasa kan? Ini bukan Extreme Park. Ya. Bangunan ada indoor game. Dia macam dekat Putrajaya tu, tapi Putrajaya tu dia untuk children saja. Tapi yang ini untuk kanak-kanak, dewasa dan remaja. Tapi I nampak di sini you ada badminton court lah, tennis court semua kan. Ini seperti kompleks sukan lah kan. Kan, you bukan Extreme Park saja kan. Cadangan tu memang ada untuk tenis dengan ni, betul outdoor punya court. Kalau macam ni baik nama dia kompleks sukan dia. Cakap kompleks sukan berserta Extreme Park mungkin macam tu lah kan. Dia macam yang Extreme Park tu yang macam yang berbayar tu. Sebab Extreme Park tak masuk tennis court tu semua. Itu dia macam ni lah. Kompleks sukan bertemakan ekstrim. Macam tu lah. Maksudnya talam tu ada benda lain jugalah kan. Bukan Extreme Park saja lah kan. Kalau boleh macam tu lah. Mungkin ayat you pakai sports kompleks lah. Okay. Kompleks sukan berserta Extreme Park. Macam tu lah. Berserta je dengan Extreme Park. Maksudnya bukan Extreme Park saja. Ada benda lain. Okay. Tapi parking semua ada kan? Yang gambar first tu Dr. parking. Atas sekali tu. Mana parking? Ini hitam ni? Itu. Cukup lah parking ni saja. Ke buat bangunan juga better. Buat multi story je. Takut tak cukup parking ni. Nanti kalau tak event habis tau. Tak cukup parking. Better buat bangunan lah. Parking multi story lah. Kalau tak ada tak cukup ni. Kan link sekali kan. Okay so baiki lagi ya. Ini group 4. Group 5. Ada orang masuk. Ada lah kan. Group 5 mana? Perlu buka. Ada dekat tempat lain. Okay. Group 5 dekat sini. Ini memang sketching sendiri ke copy orang lain? Tu kopi. Perlu tukar lagi lah. Ya, perlu tukar lagi. Itu untuk background je doktor. Ini monumen ke clock tower ni? Clock tower. Yalah, Malaysia mengapa tak suka clock tower? Ada pun itu Teluk Intang atau clock tower kan. Lepas tu mana lagi ada? Macam tak ada lagi kan? Ya doktor. That's why, you tahu ke mengapa Malaysia tak ada clock tower? Tahu mengapa? Tak tahu doktor. So Malaysia orang tak tepati masa punya. Tahu tak? Tapi KL macam mana? Malaysia orang tak suka tepati masa tau. Cakap pukul 10 meeting lah, sampai 10.30 baru sampai buat ada kan. Masa kelas pukul 9 sampai 10 baru sampai buat ada kan. Kita nak habis baru ada masuk lagi. Peliknya masa sebelum MCO kan. Kelas kadang-kadang nak marah pun tak tahu macam marah. Tua je tekan habis lah dia baru masuknya. Ini masuk 5 minit je setelah pergi kelas ni. I think itu Malaysia orang tak suka clock tower sebab tak suka tengok masa lah. That's why orang luar negeri suka clock tower sebab mereka penting masa tu kan. Kita tak penting masa. Mungkin kita boleh buat balik clock tower lah untuk mengingati masa supaya kita tahu mentepati masa kan. Ya betul. Tak tahu lah. Kalau nampak, I suka tengok ada clock tower lah I think sebenarnya. Ya. And then ada masa tu. Pukul 10 actually kita pada setiap masa kita ingat masa sudah berlalu 1 jam. 1 jam lagi sudah lalu. 1 jam sudah lalu tau. Baru kita tahu tension kan kenapa kecil ni. Kalau tak tertutup dia diam-diam 24 jam apa pun tak buat tau. Macam tak ada reminder lah. Kalau ada clock tower ber-remind you tau. 1 jam sudah lepas ni. Baru tahu termimpi 1 jam kan. Ya. Kami akan cadangkan juga clock tower tu doktor. Kalau doktor. Ataupun macam ni sini ada tapak gerai kan. Orang makan simpan sila simpan 8 jam ke sana. Kalau ada clock tower at least nampak masa berlalu tu. Taklah minum tanpa mengetahui masa kan.
quite nice lah this area. Ini macam something macam tampak kan. Actually ini bagus tau. Kalau nak implement di Malaysia ni bagus tau. Ini macam tampak tau tengok. Tengah-tengah ada clock tower, and then ada aktiviti informal kan. Orang minum makan-makan mungkin beli belah kan. And then ada kawasan sini sikit pedang lari kan, main bola boleh kan. Walaupun dia main minum makan, tapi sini ada jam tau. At least dia tak lah lupakan masa tau. Itu lah bagus juga. Dia balancing tau. Informal and then jangan lupakan masa. Jangan buang masa satu hari je minum sana, tak apa benda lain. And then dia ni satu line kan, nampak straight line kan. Contoh ni pernah tengok macam Korea kan, bila mereka buat konsert kan, mereka mungkin buat konsert di sini. Tapi semua orang boleh tengok tau. So, semua akan jadi orang awam tau. Ataupun akong ke sultan ke Perdana Menteri ke dapat ucap di sini kan, semua orang boleh dengar tau. Ini square ni biasa ni mungkin untuk kereta kenderaan informal ke apa kan. Tapi dia boleh jadi tempat event tau. Kita dapat open door concert ke, ataupun sehari berjumpa dengan rakyat ke apa kan. Ini tempat boleh jadi satu public square tau. Sudah boleh jadi satu dewan besar yang open air macam tau. Kan? Bagus tau. Macam ni kan. Yang sekarang kita ada ni dekat Shah Alam kan. Tapi itu pun tak elok lah. Dia pun atas jalan raya tu kan. Kalau aktiviti tertentu dia boleh gunakan jalan raya tu kan. Tapi itu masih nampak formal sangat lah. Ini mungkin lagi cantik. Tapi Shah Alam ada sikit lah elemen macam ni. Ada sikit elemen ni. Dia macam kawasan hijau. And then benda-benda jalan ke apa kan. Itu nama stesen apa lupa. Shah Alam, I think town center area. Ada sikit macam ni lah Shah Alam tu. Macam ni lah juga macam gambaran cadangan kami doktor. Doktor nampak tak tengah-tengah tu macam ada pondok-pondok gazebo tu. Kami ada buat juga recreation. Okay, kita pergi tengok Shah Alam je. I think ada area Shah Alam macam ni lah. Tengok apa nama tempat dia. Google Maps. Itu dia nama apa? Shah Alam, apa nama ini tu? Tengok dalam dulu apa ke? Area apa nama dia? I think macam ada sikit elemen tu. Ini pakai water plant. I think ini. Ini Shah Alam ni. Ini. Macam ada sikit elemen macam tu kan? Dia ada macam tataran square ni. Sini pun ada tataran tengah-tengah jalan raya kan. Biasa dia nampak ni dua tataran kecil kan. Tapi kalau jalan ditutup, dia sudah jadi tataran besar kan. Ini tak boleh close. Sentiasa penting lah boleh tutup tempat ni kan. Okay, kita tarik straight wing. Ini apa ayam ni baru bangun ni ayam. Kan? Biasa tataran ni kan. So biasanya jalan raya sikit je tataran kan. Tapi kalau tutup jalan dia boleh buat event kan. Macam countdown semua dia biasa pakai sini betul kan? Kan? So kita ada clock tower. Clock tower tak ada. Ini satu lah kan. Ada satu lagi tempat macam ni lah. Ini satu lagi mana? Satu lagi ni di mana? Ini. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Dia nampak macam dua pasal kan. Ini library kan? Ini library kan? Betul. Macam tua pasal kan? Ini museum kan? Museum dengan library sekali semuanya. I think museum lepas tu library tak. Ini museum bukan library. Library satu lagi. Okay, ini kan tengok pentas kan. Ini ada pentas di sini. Kawasan hijau di sini. So biasa dia mungkin pakai kawasan hijau ni je. Tapi kalau ada event tertentu, jalan dia boleh tutup kan. Ini sudah boleh ada pentas. Ini kawasan sudah besar kan. Tapi masalahnya nampak ke? Dari pentas ke ending ini pendek saja tau. Pendek saja. Kalau tengok masalah ni tadi ibu gambar ni dia lain tau. Mana? 5. Ini nampak ini dia lain tau.
Dia dari sini pentas ni, kalau pentas dia panjang tau jalan ni. Dia gunakan ni semua jalan tau. Boleh jadi panjang jauh tau. So audience ni bukan terpukul di sini saja. Audience dia boleh ke jauh tau. Maksudnya jauh semua boleh nampak sini tau. Nampak? Malaysia ni dia berhenti di sini. Dia berhenti di sini je kan. Jadi kecil kan. Dia kawasan hijau, jalan raya susah sama. Tapi sini dia tutup dengan bangunan kan. Kalau Malaysia punya kan, Shah Alam dia tutup bangunan. Tapi kalau di sini lain, dia buat jalan terus lagi tau. So sebenarnya dia orang awam audience ni boleh berjauh ke sana tau. Itu yang lain tau. Dia boleh berjauh ke sana punya. I think luar negeri banyak macam ni. Termasuk Korea pun banyak macam ni. I pernah tengok hari tu dekat TV kan, konsert dekat Korea kan. Atau US pun ada. US pun ada. Dia punya konsert yang boleh buat sini. Dia orang semua boleh tengok sampai ke jauh tau. I think US punya tu mana pula. Panjang jauh tau. Ini masalah yang cakap idea ni lebih baik. Batin dia lebih baik. Ya Shah Alam ni kurang baik. Dia pendek saja. That's why dia tak muat ramai orang lah. Tengok sini je. Kalau orang pergi sana tak nampak tau. Yang pokok ni tak nampak lah kan. Dia salah ni, dia panjang pergi kiri kanan tau. Dia panjang dia pendek. Dia tapi lebar. Kiri kanan lebar tapi panjang dia tak cukup. I think better kita ikut masalah yang design tu. Sebab sini lepas tu dia pergi ke Tasik kan. Itu masalah dia. Apabila ini sambung ke Tasik pula. So dia tak boleh sambung ke sana. Orang tak boleh berdiri di atas Tasik kan. Hijau, raya hijau. Lepas tu tak boleh sambung lah. Dia tak cukup panjang. Kalau sepatutnya sini ada jalan kan. Ada jalan sini kan. Okay. So planning macam ni tau. You kena fikir fungsi dia kan. Apa yang kita boleh pakai. Apa konten atau apa you set. Sekarang jadi masa depan jadi apa kan. Aku lain apa tau. Doktor. Siapa yang bercakap? Farah Ainatul. Ainatul. Oh, you sekarang dekat mana ni? You ayam you Doktor saya dekat kampung doktor. You punya pets lah? You punya pets lah? Oh, you ayam you dekat pets. Tak bilik you ke? Ini ayam you. Tak apa. Okay. Macam ni tau. Sarawak, Sabah ni macam ni tau. I rumah macam ni dekat Sarawak. Ayam tu macam 24 hours lah. Dia bukan pagi saja. Dia 24 hours lah bising lah. Tak tahu sekali anda punya ayam ni lain lah. Dia pukul tengah hari pun bising lagi. Petang pun bising lagi kan. Dia bukan pagi. Lepas tu ni pagi saja kan. Ini kan. Lepas tu ni pagi saja dia bising kan. Sekarang ni macam 34 hours boleh bising lah. Tengah malam pun boleh. Pelik lah sekarang ni. Ayam sekarang ni. Ya, betul. Orang Semenanjung tak tahu lah kan. Sekarang orang Semenanjung tak berternak ayam lah. Tak tahu. Sahabat ada. Di kampung betul, kampung. I punya pantang pun sama macam ni lah. I punya pantang macam ni. Boleh tengok ayam ni berkokok kan ni. Okay. Pasal 5, Liverpool Smart Industry Urban Design Green. Ini okay, pemberian prima. Okay. Kawasan perumahan. Apa maksudnya bulat-bulat ni? Sampai kena ada masuk dia. Bulat-bulat tu saya nak highlight yang kawasan perumahan tu. Yang ni kawasan perumahan ni adalah tapi perumahan komersial. Mengapa ada merah punya bulat ni lagi? Nak highlight kawasan perumahan tu. Kalau buang lain ni tak boleh. Bukan sama. Sebab dalam perumahan ni dia ada elemen-elemen termasuk komersial tu kan. Nanti takut macam salah faham. So saya highlight perumahan tu je. Tapi dia bulat tu termasuk komersial lah. Tak, komersial tu. Dia lain Jadilah bulat-bulat tu. Bulat dia buang lah. Macam tak perlu lah. Macam over je. Tak ada apa. Ini yang perlu ke semasa? Ini semasa je. Gambar semasa yang tu. Cadangan kami yang gambar bawah ni. Okay, semasa baru. Macam ni lah. Semasa cadangan. Jangan cakap sebelum selepas. Semasa cadangan. Semasa cadangan. Okay. Wah, ini roboh balik lah pengguna semula ni. Ini lebih kurang fizikal perumahan tu yang kami akan cadangkan macam ni lah. Fizikal dia kami perbaharui. Perbaharui ke pengguna semula ni? Pemeliharaan and then bangunan tu fizikal dia lebih kurang macam dalam gambar lah. Macam tu. Ini macam roboh balik ni. Bukannya pembaharuan. Kalau pembaharuan, you nak tukar fasad saja ke? Ya, tukar fasad dengan dia punya fasad lah. Actually, tak salah tau kalau ikut pengguna semula tau. Contoh ni, sekarang ni dekat Kerinci tau. Dekat KL kawasan Kerinci. Sekarang ni ada pengguna baru dia nama apa Pansar Sok kan.
Okey, Kerinci ni dia dekat depan Sasau. Dia ada satu flat low cost flat tau yang sangat buruk lah. Mungkin 2 unit bilik saja, 2 bilik punya. Sekarang ni dia bangunan semula tau, jadi apa-apa baru tau. And then owner ni tak perlu keluarkan duit tau, tahu tak? Ya. Mengapa dia tak perlu keluarkan duit? Contohnya, ini 4 tingkat kan. Apabila dia bangunan dia buat 10 tingkat contohnya. So, 4 orang ni boleh dapat balik unit yang lebih besar, lebih cantik, tak perlu bayar duit. Sebab apa? Pemaju tak rugi. Sebab pemaju boleh buat tambahan 6 tingkat ni untuk dijual tau. Maksudnya dalam projek ni 60% hak milik pemaju untuk dijual dapat income, 40% bagi balik original punya resident tau. So resident original dia tukar rumah tanpa keluarkan duit tau. Apa yang dia korbankan ialah daripada low density jadi high density lah. Asalnya low density. Dia kena korbankan space tu. Dari low density jadi high density. Tapi bilik dia sudah besar. Dulu mungkin 600 square feet, sekarang jadi 1000 square feet contoh macam tu tau. Dia boleh besarkan unit. Lebih cantik dengan keutahan. Dia tak perlu keluarkan duit. Tapi dia hanya berkorban satu je, dia kena berkawan ramai lah. Dulu kawan kurang, sekarang ni kawan jadi ramai. Low density jadi high density. Dia tingkatkan jadi 4 tingkat, mungkin jadi 8 ke 10 tingkat macam ni. Dekat Kerinci sudah mula projek macam ni tau. Last semester dia punya last semester student dia punya yang tu tau. Dia bagi nilai kualiti kan. Rasanya pernah sebuah ni. Kerinci ni. Nanti siapa boleh cari. That's why kita berjalan macam ni tau. Apa-apa keburuk macam ni. Unit dia pun kecil kan, cuba cari jalan. Mungkin 2 bilik ke apa. Dia roboh balik, baru lah. Itu tingginya. Baru dijual, jadi lapaskan dia balik. So, owner tak rugi. Dia dapat unit lebih besar, lebih cantik. Dan pemaju pun dapat extra 60% untuk dijual. 60% bagi orang swasta, 60% untuk dijual. Okey lah, win-win. 4 tingkat jadi 10 tingkat ke jadi 9 tingkat macam tu lah. That's why kena dapat idea baru lah. Cuba cari Kerinci. Okey, doktor. Unit masa tu ke Kerinci macam tu lah. Dia suatu baru lah, dia nampak modern lah. Sebenarnya flat saja. Ini pun sama, you kena tulis lah. Ini adalah tambah kan? Ya, doktor. Semasa you nak cari macam ini. Kalau sekarang nak tukar fasad saja pun boleh. Sebab dia syak tambah. Ini bukan cara tukar fasad ni. Ini nampak sangat tipunya ni, macam baru-barunya. Kalau cakap tukar fasad, nanti macam ni tempat ni mereka buat tukar fasad tau. I pernah tunjuk you hari tu kan, sepanjangnya kan, macam-macam tukar fasad kan. Sepanjang orang tengok TV je ni. Ke ada income betul lagi. Tukar fasad atau tukar fasad dekat sini kan, tak ingat mana tempat. Tukar fasad ni biasanya dia buat boleh pakai benda lain tertentu, dia lekat atas dia saja. Ini TJ Uptown tapi tak berjaya ni. Subanjai Uptown tak berjaya ni, jadi parking je teruknya. SJ Uptown tak berjaya ni. Gerai masuk pun sekejap aja, lepas tu tak ada gerai nak masuk lah, tak berjaya ni. Uptown ni macam bukan semua orang boleh berjaya. Ini mungkin satu, ini redevelopment ni. Tengok asal ni kedai 2 tingkat area. Ini redevelopment ni, tiba-tiba ni jadi tinggi kan. Ini redevelopment. Ini redevelopment. Tukar fasad alamak. Mana tempat yang orang tukar fasad ni, aku lupa. Tak apalah, nanti cari sendiri je lah. Ada tempat dia tukar fasad. Itu cara yang biasa orang pakai kan. Masa orang pakai. Ini bangunan baru.
ya. Nanti dia saya sendiri. Okey, apa? Kita sambung balik. Ini pula dia nampak okey sikit lah. Mengapa tumpah pula ni kan? Ingat gambar ni kan? Gambar aplikasi dicadangkan. Okey. Doktor, Apa? yang gambar-gambar ni contoh je. Yang gambar-gambar ni contoh je. Nanti kami akan keluarkan gambar 3D sendiri. Lukis balik lah. Lebih baik trace balik. Tukar sikit. Nampak idea you. Ambil orang banyak susah. Okey semua komen sudah puas. Nanti ubah sendiri lah. Semua cadangan you kena nampak apa yang semasa, apa yang cadangan. Okey. Kalau cadangan bukan beritahu. Semasa apa, dicadangkan apa. Kalau boleh macam tu. Ini mengapa apa cadangan ni. Semua slide ni kena beritahu. Semasa ni apa, dicadangkan apa. Kalau semasa macam ni dipelihara apa. Kalau perbaikan, apa nak perbaiki. Semua kena beritahu. Dia rasional. Mengapa buat ini? Mengapa nak perbaiki? Sekarang ni apa masalah dia? Mengapa nak pengen semula? Apa masalah dia sekarang? Macam tu lah. Okey doktor. Kalau boleh, elak dia betul melukis di tepi tau. Kalau boleh, melukis di dalam plank ni. Plan ni tengah-tengah kan, itu menulis di tepi-tepi ni semua. Macam tadi fasa 3 punya style tu, lebih bagus. Ini pun okey. Tapi penerangan kena macam fasa 3 punya style lah, lebih bagus lah. Okey. Okay. I think 5 fasa sudah lebih kurang 1 jam. I think you baiki saja. Mungkin apa kita tengok satu benda. Sekejap. Ya, tutup dulu. Okey, setakat ni siapa nak bincang apa kah? Ada soalan apa nak tanya kah? Tak ada. Siapa ada soalan nak bincang apa kah? Tak ada. Siapa tak ada benda nak bincang. Mungkin saya tunjuk sedikit contoh tau. Orang macam consultant luar, macam company luar ni. Macam mana mereka buat cadangan punya cara tau. Dia macam ada elemen architecture sikit lah kan. Okey, nampak tak contoh orang macam mana buat konsep plan ni? Macam pesakan. Saya kata kalau konsep plan macam ni tau. You tulis di dalam tau. Macam ni tau. Tim 3, apa tim 4 macam ni tau. Faham tak? Dia konsep plan ni kalau boleh menulis di dalam. Okey. You jangan terlalu macam rigid lah. Style macam layout kan. Boring. Kan macam ni kan. Cara presentation macam ni lah kan. Menarik lah kan. Okey. Lagi ya. Okey, ini cara yang buat konsep juga kan, ataupun nanti 3D dengan konsep plan kan. Konsep plan ni kan, you kena highlight laluan utama mana, laluan pecah kaki ke apa semua lah kan. Ini mungkin ini tempat sungai kan, aliran sungai. 3D ni 3D lah, kata apa 3D macam ni tak apa, at least 2D ni kena buat macam something macam ni lah. Dia terperincinya. Nanti nampak mana sungai, mana laluan utama, jalan raya. So kena guna cara yang lebih presentable lah kan, yang nampak idea you all kan. Okay something macam ni lah kan. Kalau boleh lukiskan macam ni pun okey kan. So kita nampak guna tanah, nampak bangunan kan.
Walaupun pakai melukis dengan tangan ke apa, kalau boleh 2D lepas tu 3D kan supaya kita nampak kan. Tapi tak payah bangunan sebenar. Dia bangunan lebih kurang macam kotak-kotak saja tak apa kan. Okey lebih kurang macam ni lah. Baru nampak dia idea kan. That's why I expect something macam ni lah kan. Dia punya design lah kan. Sebab bangunan semasa banyak sudah ada. Dia mungkin ubah sikit-sikit je. Lepas tu kita kalau boleh 3D kan macam ni. At least kita nampak lah kan. Mana sungai, mana jalan raya, mana kereta api kan. Mana bangunan sama, mana pokok-pokok kan semua kan. Boleh Ini TJ Station 13 kan. Tantangan company. Contoh macam ni lah kan. Semasa kita nak buat cadangan, kita tunjuk lah kan. Okey, contohnya nanti menunjukkan pastok semasa macam ni, cadangan macam ni. Akan macam ni lah kan. Kita tunjuk dua gambar lah. Lepas tu, apa semasa. Ubah jadi macam mana. Yang ubah macam mana mungkin tukar-tukar macam ni kan. Tambah roof lah, tambah ini divider ke apa kan. So tadi pun sama kan. Apa yang cadangan, you buat 3D SketchUp ke apa pun boleh, sketching pun boleh. Tapi kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh lah kan. You mesti compare semasa kan cadangan kan. Apa semasa, apa yang cadangan. Baru nampak you idea lah kan. Macam ni lah, semasa cadangan. Ini semasa, ini cadangan. Macam tu lah. Baru kita nampak semasa apa dah bagus, you cadangan apa yang bagus kan. Semasa, pastok macam ni je. Cadangan jadi macam ni. Contoh macam ni lah kan. Dia pakai area foto pula. Dia pakai street view kan, ke gambar semasa. Dia edit balik kan, tengok belakang dia sama kan. Tapi dia edit balik kan. Apa yang dia tambah kan. Boleh So, macam ni tau, contohnya, dia punya tempat information ni, biasa orang pakai satu biang kan. Dia sebab memandangkan dia dekat PJ. So, dia biang ni ubah jadi bentuk PJ tau, nampak PJ tu. Jadi dia letak signage ni kan. Ini macam mau design sikit lah. Maksudnya kita tak semesti buat bentuk yang sama di seluruh dunia kan. Kita boleh buat something yang fokus untuk klan je. Contoh poklan, PK. Ini letak PK je. Ada K saja kan macam tu lah kan. Dia macam PJ kan. Pastok dia pun jadi ada PJ tengok pastok dia macam ni. Kan signage dia macam ni PJ. Pun boleh juga you kedekan identity macam ni lah kan. Ni contoh-contoh bagi nampak macam mana orang buat presentation lah kan. Okay, tadi you cakap biobase. Biobase ni ada. Tadi satu tak lepas. Okay, tak apalah. Ini yang biobase kan. Ini biobase cadangan kan. Okay So, I think itu saja. Ada siapa nak bincang apa ke? Ada masalah ke? Ada soalan? Tak ada soalan. So, sekarang ni, you kena teruskan kerja. I think awal Julai kena siap kan cadangan. So, sekarang ni bukan buat konsep saja. Itu kena mula buat detail lah. Okay, terus bagi konsep. Dengan tadi saya cakap dengan komen. Kan? Lepas tu, kena mula detail buat design you, layout you. I think kita BKK ni masih lebih kepada design. Bukan sangat on social program. Social program ni kurang. Masih on physical je. Melalui through the physical to improve the social. Maksudnya melalui physical development dan berbagi social lah kan. Macam tu lah berbagi ekonomi. Kita tak cadangkan ekonomi aktiviti. Kita tak cadangkan ekonomi social program tak ada. Kita hanya cadangkan physical saja. Tapi to achieve the social agenda, to achieve the economic agenda lah kan. Kalau nak buat cadangan social ekonomi tu mungkin lain kali lah. This time macam tak sesuai lah. Sebab kita susah dapat engagement dengan orang awam kan. Kalau buat aktiviti social better kita berbincang dengan orang awam lah. Ada engagement punya. Boleh buat FGD ke sebagainya. Kita tak boleh buat FGD kali ni, better jangan cadangkan something social lah kan. Okay, semua so okay? Siapa nak tanya apa ke? Everyone clear? What to do? Okay. Clear, Doktor, clear. Semua okay. Miss Shamira,
Ada apa nak tambahkan? Berapa orang? Saya tak ada apa nak tambah sangat, cuma untuk yang before after tu boleh rujuk dekat group Ainatul, sebab saya rasa yang tu saya macam setujulah dengan Ainatul buat before after tu. Maksudnya you kena tunjuk keadaan semasa di study area. Lepas tu ada satu group tadi saya tak perasan, tapi tak silap saya group Arina, nanti jangan gambar tu jangan terlampau besar dan tindih plan tu, sebab nanti tak nampak the whole plan lah. Macam Dr. Oliver cakap tadi, you boleh letak plan dekat tengah, gambar tu di tepi pun boleh juga. Betul. Tadi saya pun nampak masalah itu. Lepas tu ejaan tengok balik sebab tadi saya ada perasan ada ejaan tak betul. Grup mana saya tak ingat. Fifi kot, rekreasi. Nanti check balik lah, maksudnya setiap grup check balik apa ejaan. Itu saja. Okay, standardize kan semua bahasa Melayu Kita kalau bahasa Melayu semua orang bahasa Melayu. Jangan ada 3 grup bahasa Inggeris, 2 grup bahasa Melayu pula kan. Jadi rojak balik kan. Okay. So kita kena lajukan tau. So kita kalau boleh ikut by right semester ni kena habis awal Julai kan. So kita ikut schedule kita habiskan awal Julai. So lepas thesis biarkan lepas awal Julai you all buat perbaikan untuk thesis kan. So thesis ni kalau ikut schedule saya cadangkan awal Julai patutnya you all siap tau. Tapi perlu submission lah kan. Siap untuk komen lecturer je. At least kalau boleh kita sedia bersiap awal Julai. Lepas tu awal Julai sampai akhir Julai ni untuk perbaikan thesis you lah kan. Sebab awal Julai patutnya thesis siap secara draft, studio siap dengan habis, and then maksudnya awal Julai sampai akhir Julai ni untuk perbaikan thesis untuk submit akhir Julai ni final submission untuk thesis kan. So pastikan kita studio cepat siapkan lah, jangan lambat sangat lah. And then masa yang sama kena buat thesis juga tau. Jangan banyak buat benda lain dekat rumah, jangan bikin beternak ayam pula. Tolong buat kerja so fokuskan kerja you. Okay, kerja you sekarang ni kena jaga research. Bergurau je. Bergurau je. Okay, boleh beternak ayam sebagai hobi okey juga kan. Ayam jiran. Tak apa, cakap hobi pun tak apa. Ada masa juga kita sambil makan sambil bagi ayam makan kan tak apa. So okey jangan lupa buat kerja jangan ingat tekan rumah. Takut risau ni you tekan rumah nanti banyak bermain dengan adik-beradik pula kan, dengan kawan pula kan. Jangan so pekerja concentrate ni semester akhir ni kan, biarkan akhir betul lah kan. So semester depan sudah buat benda lain lah, kerja ke, buat master ke, buat PhD ke, suka hati you lah kan. Bukan lagi buat TRP ni lagi kan. Kalau boleh macam tu lah kan, habiskan semester ni. So rajin sikit lah dekat rumah, tak payah berjalan-jalan. So rajin sikit lah MCO kan. Kalau nanti habis MCO pun jangan bergerak banyak lah, buat kerja dulu So kita tak balik ke asrama pula. Yalah tak balik asrama, tak balik kampus kan. Terus kerja di rumah sampai graduate kan. So hopefully ini first time kan, semester akhir di rumah pula kan. After practical pula di rumah pula duduk dekat 1 sem kan. Habiskan belajar dekat di rumah. So nanti rindu kawan-kawan masa combo je lah, tak apa. Nanti boleh jumpa balik dekat masa combo lah kan. Okay, so setakat ni ada masalah kalau tak ada masalah? Ada any question? Doktor yang tanya yang semua ni nanti nak kena submit hari Khamis ke minggu depan? Khamis ni ingat tak payah benda submit sebab 2-3 hari je. Khamis, Isnin lah. Hari ni Khamis lah. Isnin bukan cuti ke doktor? Isnin cuti apa? Keputeraan Sultan. Hari Agong. Hari Keputeraan Malaysia ni tak betul lah bayar nak cuti dah Malaysia ni. Betul lah bayar cuti. Isnin. Itu baru lagi doktor tarikh tu. Baru dikeluarkan. Okay, tak apa. So kalau macam ni Khamis kena tunjuk something. Apa yang sudah siap? Apa yang sudah siap ikut tunjuk. Kalau boleh perbaikan konsep plan semua, diagram ni semua. Apa yang sudah ada lah kena tunjuk lah jugalah. I think kena tunjuk lah. Kalau 1 minggu kena tunjuk. Kalau Isnin tak payah tunjuk lah. Cepat sangat. Kalau 1 minggu kena lah. 11 Jun kan. Nanti 11 Jun kena tunjuk lah. Okay, boleh kena tunjuk apa yang sudah buat. Okay, doktor. Saya nak tunjuk master plan saya. Untuk pasal yang tadi cakap master plan tu. Tadi I buka, macam ada masalah nak buka lah. Buka jadi lama sangat. Ada komputer mungkin tak tahan lah. File besar. Kejap tengok balik. Dia macam file besar. Yang apa nama? PDF file nama dia puzzle 2 tu kan? Betul.
Fasa 1. Oh, file dia besar 56 MB. Tengok komputer I boleh tahan lah. Takut komputer I tak tahan je nanti. Sekejap tengok macam mana. Tadi bukan lama sangat. Sekarang ni tengok macam mana putih lagi. Kenapa putih je? Tak boleh buka lah. Kenapa putih je? Dah buka nampak putih je. Tak tahu lah. Mungkin pipe besar. Apa yang komputer mungkin lama sangat nak buka. Ini apa pipe master besar plan? sikit. Master plan. Ya betul. Tak boleh buka lah. Nampak putih je. Dia tak cakap rosak pula. PDF file 96 MB kan. I think tak apa. You nampak tadi masalah apa. You pakai dulu lah. You seorang tahu lah apa kelemahan you sendiri. Kau tak boleh buka lah. Tadi buka pun tak boleh. Ini pun tak boleh buka. Tak apa. Mungkin file besar sangat. Tak apa. You buat dulu. Nanti you send balik. I tengok balik. You pakai dulu. Apa yang saya punya komen. I think you boleh tahu lah apa nak buat kan. You punya cadangan kena tunjuk. Setiap parcel kecil tu. Sub parcel tu. Kalau boleh bagi numbering. Kalau parcel 2, setiap sub itu parcel 2, 1, 2, 3, 2, 4 macam tu lah kalau boleh. Kan, nanti udah senang yang beneran. And then, ataupun senang nanti dapat diagram menyokong apa. Ini contohnya illustration for parcel 2, 3. Macam tu lah. 2-3, 2-4 macam tu. Kalau boleh bagi numbering untuk semua lah. And then setiap parcel kecil pun you beritahu. Semasa ni apa, dicadangkan jadi apa. Kan boleh macam tu lah. So drawing tu, I think ini tak boleh buka. Apalah. Nanti